Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tidak terkira banyaknya kepada kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita bersyukur di atas anugerah yang dicurahkan itu sentiasa, dan basahkan kita dengan memuji Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah, dalam setiap keadaan kita. Yang dihormati Al-Fadhil imam-imam, pegawai Masjid Negara Malaysia, semua para pelajar ataupun para jemaah, para penonton sekalian, insya-Allah hikmah Ramadan, kita akan sambung perbincangan kita pada kali ini, iaitulah bagaimana cara Nabi ataupun gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di akhir Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Abbas cerita kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemurah. Insya-Allah ana akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang kita sampaikan ini. Tetapi wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihissalam. Dan berlebih-lebih lagi kemurahan dia mencurah-curah lagi, iaitulah pada bulan Ramadan ketika datangnya malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam limudarasatil Quran, untuk mengulang kaji Al-Quran. Artinya, Quran, Ramadan, jud, pemurah. Ini kita kena ingat. Biasa kita nak sebut dua perkaranya. Ramadan dan Al-Quran. Hari ini kita nak tengok satu lagi poin besar, iaitulah kaitan Ramadan, Al-Quran dan Al-Jud, sifat pemurah. Bila Nabi, ketika datangnya Jibril alaihissalam, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Jibril datang setiap malam ulang kaji Quran yang telah diturunkan, maka dibaca. Masya-Allah, tabarakallah. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu binal khairi, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Masya-Allah, tabarakallah. Lebih bersifat pemurah dia dengan segala jenis kebaikan minar rihil mursalah, daripada angin yang kencang. Kita tengok hari ini, kita ni taraf mana? Kategori angin yang ada pada kita, angin kencang, angin taufan, angin ribut, ataupun angin spoi-spoi bahasa. Alhamdulillah masih lagi ada angin.
Yang kita bimbangnya, Ramadan mari kita langsung tak berangin. Itu yang kita takut. Ramadan datang kita tak berangin. Ini yang membimbangkan kita para jemaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sebut hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nombor hadis yang ke-6. Dan Imam Muslim, nombor hadis 2308. Hadis yang besar ini, hadzal hadis qa'idatun fil judin nabawi. Hadis ini satu kaedah, suatu prinsip asas tentang bagaimana gaya murahnya Nabi, pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna jud? Apa makna pemurah itu? Mengikut syarak. Tuan-tuan tanda. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Ibnu Hajar? Tuan-tuan kena kenal. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar min kibari ulama'il hadis wal fiqh. Ulama besar dalam bidang hadis dan juga fiqh. Ada yang mengatakan dia fiqh mazhab Syafi'i, tapi kalau kita baca dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, kita nampak keluasan ilmunya. Pelbagai mazhab disebut, mazhab fulan pula. Bukan sahaja mazhab 4, seluruh mazhab Ahlus Sunnah disebut dalam kitabnya Fathul Bari. Maka setiap orang yang belajar kitab hadis, kalau tak kena Ibnu Hajar, bermakna dia baru belajar. Orang yang belajar hadis tak kena Ibnu Hajar, makna orang itu baru belajar. Belum sampai peringkat berjumpa dengan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata definisi al-jud, i'ta, tanda. Saya nak pelajar-pelajar menjadikan budaya menulis. Walaupun di Facebook Masjid Negara ke di Facebook saya, anak tidak jadi masalah, tulis je. Kat bawah tu mudah-mudahan orang lain juga boleh menerima kebaikan, ataupun kalau ada silap faham, orang lain boleh tolong betulkan, kan? Apa makna jud? I'ta ma yang bagi liman yang bagi, memberi suatu perkara yang sepatutnya diberi kepada orang yang sepatutnya menerima. Memberi suatu perkara yang patut diberi, liman yang bagi, kepada orang yang sepatutnya diberi. Allahu Akbar. Ini bahasa istilah. Kadang-kadang kita rasa istilah ni kita boleh faham satu benda, tapi baca istilah tak faham. Macam orang buat istilah buah rambutan. Apa itu rambutan? Sejenis buah yang pokoknya besar gini, berbulu macam-macam. Baiklah. Maknanya murah ini lebih bukan sahaja terhad kepada sedekah saja, lebih daripada itu. Yang kata sedekah, kita ingat sedekah tu beri benda aja. Dalam perbincangan kita ni, insya-Allah ana akan sebut 10 jenis sedekah yang ada dalam kitab, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dalam perbincangan kita di sini. Baiklah para jemaah, itu kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Oleh kerana Ramadan ini salah satu daripada musim khairat wal qurubat, musim kebaikan, musim orang mendekatkan diri kepada Allah. Wat tanafus, musim orang berlomba-lomba, mengejar, berkejar-kejar, berlari-lari untuk meraih kebajikan dan kebaikan yang banyak, untuk mengangkat darjat kita. Maka kita kena belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah beberapa bentuk gambaran al-jud di dalam perbincangan kita ini. Masya-Allah, tabarakallah. InsyaAllah 10 perkara yang kita akan bincangkan. Cuma dalam kitab Ibnu Hajar dia kata apa? Yang pertama sekali, al-jud bil ibadah. Masya-Allah, tabarakallah. Murah di dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang pertama sekali kita nak pemurah, nak murah apa? Murah di dalam ibadat. Kemudian murah pula di dalam al-jud bi qiraatil Quran. Kita ambil dalam hadis kita ni. Jud dengan qiraatil Quran. Kemudian itu dia panggil murahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Yang ketiga, al-jud bil mali was sadaqah. 3 poin besar yang disebut dalam hadis yang sahih yang besar ini. Jadi kita ambil satu persatu insya-Allah. Jud bil ibadah. Pemurah kita dalam bab ibadat, dalam bab al-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ambil setengah-setengah jalan je. Kan? Murah kita dalam bab ibadat itu besar. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk contoh yang besar kepada kita, iaitulah dalam bab ibadat. Maka Ramadan ini musim ibadat dan ketaatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu perhatian khas. Dia panggil ahamiyah, kedudukan yang besar untuk umatnya melakukan beribadat. Bahkan akhir Ramadan ya'takifu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Dalam siri yang lepas ada sebut apa makna iktikaf, iaitulah kita duduk menyendiri, putuskan hubungan kita dengan hubungan dunia dan kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Khususnya bagi orang yang musim tidak PKP, kita mampu untuk beriktikaf di mana? Di dalam masjid. Duduk di situ. Musim PKP ni ada orang kata iktikaflah juga dalam rumah. Dia panggil uquful qalbi, iktikaf hati. Kita ni banyak jenis iktikaf. Kalau body je iktikaf, kita kurung body kita di dalam masjid, tapi hati kita duduk khayal sana sini. Telefon kita, handphone kita ni bergerak tak berhenti-henti. Semua grup kita masuk, semua tempat orang bual kita duduk bual, maka itu nama dia iktikaf body, bukan iktikaf hati. Yang kita naknya i'tikaful qulub, i'tikaf hati kita, tidak ada lara, tidak ada berhubungan kita dengan makhluk-makhluk yang tidak berfaedah. Kita boleh bercakap. Kalau ada kepentingan, boleh. Nak bagi nasihat, boleh. Tapi kalau benda yang tak ada faedah, kenapa kita nak sibuk-sibukkan diri kita? Sedangkan masa ni masa cukup keemasan. Sebagaimana kata di para ulama, sulusai Ramadan qad zahaba, 2/3 Ramadan telah berlalu, baqi wasulusul baqi zahabun. Yang tinggal 1/3 lagi emas. Itu bahasa Arab kan. Zahaba maknanya telah berlalu. Zahabun maknanya emas. Kena ingat. Kata-kata ni kena ingat. 2/3 Ramadan zahaba telah berlalu. Wal baqi as-sulusul baqi zahabun. Yang tinggal 1/3 lagi emas. Untuk hari ini, kita bukan lagi ada 1/3. Hari ini sudah hari 24 Ramadan. Bermakna kita ada 6 hari lagi untuk berakhirnya Ramadan. Maka, bila musim ni musim orang berlomba-lomba, bekerja-kerja, maka marilah kita ambil peluang ini. Jadi, di dalam hadis Ramadan ini, dia ada al-qiyam. Ada as-siyam wal-qiyam. Ada solatnya, ada puasa. Maknanya, ibadat utama kita di siang hari, ibadat khas Ramadan, iaitulah berpuasa. Ni ada orang tanya, Ustaz duk sebut puasa, solat tak sebut? Solat itu bab khusus. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu ke atas orang beriman, satu kefarduan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tak boleh nak abaikan. Cuma yang kita bincang di sini iaitulah bila mari Ramadan, bekas ini untuk puasa. Tajuk kita puasa Ramadan, kan? Baik. Yang kedua al-qiyam. Al-qiyam dengan makna berdiri malam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan kebaikan. Jadi alhamdulillah, dalam siri yang lepas panjang saya hurai tentang makna qiyam Ramadan. Makna qiyam Ramadan itu, kita boleh qiyam dengan makna kita berdiri solat, kita boleh qiyam dengan makna kita baca Quran, kita boleh qiyam dengan makna berdoa, kita boleh bersedekah. Bagi orang yang duduk di Mekah, boleh mengerjakan umrah. Oh, besar. Tuan-tuan insya-Allah berazam dan cita-cita. InsyaAllah ya Rabbi, sekiranya PKP sudah tidak ada, Covid sudah hilang, aku nak pergi berpuasa di Mekah, nak melakukan umrah di bulan Ramadan. Apa besar dia? Tanda tuan-tuan. Besarnya pahala ni,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ada riwayat hajjatan ma'i. Melakukan umrah pada bulan Ramadan, pahala dia seolah-olah sama dengan dia pergi mengerjakan haji ataupun mengerjakan haji ma'i, bersama dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kata Al-Imam Ibn Hajar, kan, kaitan rabt yang begitu kuat di antara Ramadan, pemurah, jud, kana ajwadun nas, Nabi kita ni sangat pemurah, wa mudarasatul Quran, dan juga mengkaji Al-Quran. Kata Ibn Hajar, dia kata hadis ini qila al-hikmah fihi. Hikmat. Nah, tanda tuan-tuan, hikmah. Kenapa dikaitkan dengan mudarasatul Quran wal jud? Ulang kaji Al-Quran, jadi pemurah. Jadi pemurah. Sebab bila kita baca dalam Quran, kita akan jumpa. Ana dah buat satu siri tadabbur surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut 4 ujian Allah Ta'ala kepada hamba dia melalui surah Al-Kahfi. Ujian dari sudut agama, melalui pemudanya. Ujian dari sudut harta, melalui ashabul jannataini. Ujian dari sudut ilmu, kisah Nabi Musa mencari Khidir. Ujian dari sudut pangkat, iaitulah kisah Zulqarnain. Kan? Itu dia panggil ujian. Maka bila kita baca Quran, sepatutnya lagi banyak kita membaca tentang ya ayyuhallazina amanu aqimus salah wa atuz zakah wa anfiqu mimma razaqnakum, berilah nafkah kepada apa dengan apa yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Para jemaah sekalian, ulama tadabbur kata Allah Subhanahu wa taala ulang banyak kali dalam Quran sedekah, kelebihan sedekah, pahala sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, bandingan orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah seperti biji gandum, kan? Setangkah naik sampai 700, itu gandaan. Masya-Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala pula galakkan kita supaya bersedekah dengan apa yang kita miliki yang terbaik. La yuhibbu apa ni? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan? Tidak akan mencapai betul-betul kebaikan itu sehingga kamu apa? Kamu sedekah dengan harta yang kamu sayang. Betul, dengan harta yang kamu sayang. Jangan cari bulan Ramadan ni buka almari tengok baju hak lusuh, hak tak nak pakai dah. Ni kita bagi sedekah orang miskin. Pergi buka dalam peti, hak 5 bulan lepas. Semalam orang tunjuk, ada satu tin makanan, tin kabar ada bungkusan dalam makanan, duduk dalam peti rumah seorang ini, sudah berumur 25 tahun. Mana peti dia tak pernah basuh. 25 tahun simpan. Nak kata apa? Kita pun buka dalam peti kita, hak 5 bulan, hak tahun lepas, ni kita bagi-bagi. Bagi orang nak buka puasa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka bila kita baca Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala sebut tentang jud, tentang sifat pemurah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak sekali. Baik. Itu kaitan yang begitu besar. Kata di para ulama, kan, Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran supaya jinak hati kita dengan sedekah. Ni kalau saya tahu ni alhamdulillah. Berapa kali khatam? 3 kali khatam. Berapa kali melintasi ayat-ayat tentang sedekah, tentang sifat pemurah, al-jud, tapi tangan tak terbuka. Duk baca hadis Nabi karrihil mursalah, seperti angin yang kencang, tapi tangan kita terkunci. Kita kata itu belum lagi khatam Quran. Kita hanya baca Quran, tidak khatam Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tujuan khatam Quran untuk apa? Mudarasah. Sebab itu, isu yang kedua, al-jud biqiraatil Quran. Pemurah dalam bab baca Quran. Jangan bakhil masa kita, para jemaah sekalian. Jangan duk bakhil. Ini ada orang dia kata, masa saya ni terhad. Ramadan,
mudarasatul Quran, kita beri seluruh masa kita kepada membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Kata di para ulama, ketika membincang hadis hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang, Nabi kita lagi pemurah. Ketika Jibril datang bertemu dengan dia, mudarasatul Quran pada setiap malam. Qala al-Imamun Nawawi. Imamun Nawawi ni seorang lagi imam yang hebat. Kan An-Nawawi hebat. Dia lebih kurang dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nawawi kata apa? Tapi Imam Nawawi dulu. Qala An-Nawawi rahimahullah hadzal ma'na. Ini al-jud bil Quran, maknanya ketika Jibril datang mudarasatul Quran, Nabi kita menjadi seorang pemurah. Dia kata wa huwa yu'addid fawaid hadzal hadis. Ketika Imam Nawawi menyebut tentang faedah hadis ini, dia kata apa? Wastihbabul iktsari minal qiraati fi Ramadan. Sunat kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Sunat kita perbanyakkan baca Al-Quran bila di bulan Ramadan. Banyak baca. Pada itulah dalam risalah yang telah saya sebarkan, kan dalam risalah ni, risalah-risalah kecil saya letak cerita Imam Syafi'i telah merealisasikan cerita ini. Dia baca Quran 60 kali di bulan Ramadan. Kita terkejut bila dengar Imam Syafi'i yang matinya pada tahun 204. Rupa-rupanya zaman kita tahun 1440 yang lalu, seorang pemuda, budak kanak-kanak nama dia Jah Al-Maliki, dia juga khatam Quran hifzan sebab dia buta. Dia tak baca Quran, dia hafal Quran, maka dia juga dapat khatam 60 kali Ramadan yang lepas. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Dengar, ini dipanggil lataif. Ada perkara poin besar. Qala Nawawi kata apa? Al-istihbabul ikthar minal qiraatil Quran, minal qiraah fi Ramadan. Sunat kita memperbanyakkan baca Quran di bulan Ramadan. Wa kaunuha afdalu min sairil azkar. Lebih baik daripada kita baca zikir-zikir yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Lau kana zikru afdal au musabiyan la fa'alahu. Kalau zikir lebih afdal ataupun menyamai, tentulah Jibril dengan Nabi SAW berzikir pada malam-malam Ramadan. Tapi mereka tumpu kepada Al-Quran. Kita mengatakan Al-Quran itu zikir, kan? Allahu Akbar. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul hafizun. Mana zikir Quran itu afdal. Maka kita ambil masa kita dengan Quran. Oh, habis Ustaz, zikir waktu pagi macam mana? Kan Ustaz duk kempen, Abu Anas ni duk kempen zikir pagi. Kita kata itu zikir wazifatul waqt. Itu jangan dilupa. Zikir pagi, zikir waktu petang, zikir ba'da salawat lepas salat, zikir ketika nak tidur. Itu dia panggil hak rutin. Jangan lupa yang tu. Maknanya kita banyak ikhtarus zikir saja. Jadi Al-Quran, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Ramadan adalah merupakan peluang yang besar untuk mencedok. Dia panggil mencedok daripada ilmu Al-Quran, sama ada kita baca dia, kita tadabbur dia, kita hafal dia. Kerana Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka para jemaah sekalian, di saat zaman kita ini, saya selalu bergurau. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan tak baca Quran. Kalau ada orang mengaku kata dia tak pandai baca Quran, kena belajar. Alhamdulillah, setakat saya berulang alik ke masjid negara ni, kan, kelas-kelas Al-Quran dibuka. Kadang-kadang kita duduk kuliah sini, ada orang halaqah Quran baca, berjalan. Bermakna tuan-tuan, banyak tempat kelas-kelas pengajian Al-Quran ada. Yang waktu PKP ni pun, ada ustaz-ustaz yang online mengajar Quran. Boleh je. Saya bergurau, saya kata tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Mana-mana yang tak pandai baca Quran, belajarlah Al-Quran. Sebab apa? Di saat pen boleh baca Quran, pen boleh baca Quran, kita tak boleh baca, ajaib. Minta maaf saya minta maaf. Kalau ada yang terasa tu, oh ustaz sindir. Saya tak sindir. Ana bagi tahu, pen sudah boleh baca Quran, kita tak boleh baca Quran. Hamba Allah Ta'ala yang mukmin, yang beriman, yang besar dalam rumah Al-Quran ni tak boleh baca. Kita kata ajaib wallah.
Ini antara perkara ajaib, benda pelik dalam dunia. Baiklah. Usaha tuan-tuan. Mudarasatul Quran. Mudarasah maknanya ulang kaji. Karena itu ramai di kalangan ulama-ulama kibar, ulama besar. Contohnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bila mari Ramadan, dia berhenti mengajar muwatta' dia. Dia kata kita tumpu kepada Al-Quran. Cuma yang kita naknya, bila kata mudarasatul Quran, Jibril mari, kan, fayudarisul Quran. Mana ulang kaji Al-Quran. Bukan setakat baca je. Isinya sekali. Allahu Akbar. Isinya sekali kita kena buat. Masya Allah, tabarakallah. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran tadi, Allah Ta'ala puji bulan puasa ini di antara bulan lain, dan Allah Ta'ala pilih di antaranya kerana turunnya Al-Quran padanya. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala puji pula, allazi anzalahu. Quran itu, yang diturunkan itu, menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya, bagi petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi hamba dia. Kemudian wabayyinatin minal huda, dia menjadi dalil, hujah yang nyata, yang jelas bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang tadabburnya, bagi orang yang belajar, akan jadi hujah untuk dia. Tapi kalau orang tak belajar, nak kata apa? Baca Quran pun tak betul, itu di antaranya yang agak berat bagi kita. Baiklah para jemaah sekalian. Masa berlalu, kalau kita bincang tentang hadis Nabi SAW, jud, 3 perkara jud yang telah saya sebut. Yang pertama dia panggil al-jud bi Allah SWT beri pada dia dengan ibadat. Kemudian al-jud bi qiraatil Quran khasnya. Yang ketiga al-judu bil mali was sadaqah. Nabi kita bersifat pemurah dengan harta dia dan dengan sedekah. Sebab apa? Al-Quran telah sebut. Kalau nak kira sedekah, zikir itu, baca Quran dalam bab ibadat, tetapi kita pecahkan dia supaya nampak dia punya kelebihan itu ada yang nampak unsur tersendiri. Masya Allah, tabarakallah. Maka bila kita kata khas pada Ramadan, dia ada lain kan. Al-jud fi Ramadan, kalau nak kira Nabi kita ni pemurah, dia pemurah pelik nah kata orang. Dalam hadis Safwan bin Umayyah, mula-mula masuk Islam dulu, di awal. Waktu peperangan Hunain, lepas buka kota Mekah, dia kata wallahi, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Nabi kita beri kepada saya apa yang diberi. Allahu Akbar. Nabi kita beri banyak sekali kepada dia, sehingga ada yang mengatakan satu wadi, satu lembah tu kambing, boleh kat dia. Wa innahu, tengok, ini pengakuan terbuka dia. Lepas pada dia dapat kambing, dia kata apa? Wa innahu la abghadun nas ilayya. Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat aku benci, anti sangat. Fama bariha yu'tini. Terus dia bagi. Nak lagi sebuah? Nak, ambil. Nak lagi? Ambil. Nak lagi. Hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, sehingga bertukar menjadi dialah manusia yang paling aku sayang. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Jadi Nabi kita beri pada Safwan satu wadi daripada ibil, unta dan kambing. Maka Safwan kata apa? Saksilah apa? Ma tabat bihadza illa nafsu Nabi. Nabi dikata tak ada orang boleh beri macam ni kecuali Nabi. Kalau orang lainnya bakhil juga. Nak bagi apa awak ni? Ambil banyak-banyak. Kita pergi bagi tempat orang PKP pun, kalau orang ambil 2, kita marah kan? Kalau peruntukan 1. Ni Nabi beri kepada Safwan, nak khuz. Safwan kata, aku tak tahu orang yang baik jiwa ni kecuali seorang Nabi. Maka dia masuk Islam dengan cara yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Daripada Muhammad bin Jubair, hadis dalam Bukhari, dia kata, akhbarani Jubair bin Mut'im. Ayah dia bagi tahu. Dia kata Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia, muqbilan min Hunain. Nabi kita balik daripada Hunain. Maka tiba-tiba datang seorang badui. Duduk attack Nabi, hepek Nabi. Sampai Nabi, orang panggil lekat dekat pokok. Samurah ni pokok berduri.
Nabi ada kain ridak. Ridak ni kain yang pakai atas bahu ni. Nabi ada kain, dia tarik kain Nabi SAW. Masya Allah. Dia tarik. Nabi kata, oh tu ni ridak. Mari kain aku tu, kenapa tarik? Nabi kata, falau kana adadu hazihil idati na'aman laqasamtuhu bainakum. Badui, mu jangan bimbang. Kalau aku ada sebanyak pokok ini, na'aman, mana hayawan-hayawan ternakan yang aku dapat, aku akan bagi di antara kamu. Summa la tajiduni bakhilan wala kazuban wala jabanan. Mu tak akan dapati aku ni seorang pembakhil, seorang pembohong, seorang penakut. Tidak sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia amalkan. Kisah Nabi SAW banyak sekali. Kisah-kisah pemurah Nabi SAW. Walaupun orang badui tu buat, kita ni kalau orang mau cakap kasar ya. Pakcik, saya minta derma. Ni ada setengah orang ni, kalau orang panggil abang, dia bagi banyak sikit. Bang, pakcik, kurang sikit nak bagi. Sebab panggil pakcik je. Apa lagi kalau dia kena tarik kain macam Nabi tadi, badui buat, langsung tak bagi. Masya Allah, tabarakallah. Satu kisah dalam Bukhari lagi daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Seorang perempuan mari jumpa Nabi SAW. Dia bawa kain yang dia tenung, yang dia kait. Comel lah. Nama dia Burdah. Kain Burdah dipanggil. Syamlah ni mana kain Nabi kita pakai, selimut sama. Dia mari. Dia kata, ya Rasulullah, nasajtuha biyadi. Aku kait. Kait ni orang panggil, buat dengan tangannya. Jahit. Faji'tu li aksukaha, Allahu akbar. Saya datang ni khas kain untuk Rasulullah pakai. Masya Allah. Nabi panggil. Mana Nabi perlu pada kain tu pun, dia panggil dia buat selimut. Bila Nabi keluar nak berjumpa dengan sahabat-sahabat, dia pakai kain tu. Datang seorang lelaki, fahassanaha fulan, dia kata, ya Rasulullah, cantiknya kain ni. Ya Rasulullah, comelnya kain ni. Boleh tak kalau saya nak? Masya Allah. Orang tu buat khas untuk Nabi pakai. Mungkin minta. Qala na'am. Nabi kata boleh. Pajalasan Nabi. Nabi kata duduk. Habiskan majlis dia. Kemudian dia balik ke rumah dia. Dia lipat kain. Dia panggil orang pergi hantar ke pakcik yang minta tadi. Masya Allah. Faqala al-qawm ma ahsanta. Apa awak ni? Nabi kita pakai kain kerana dia perlu untuk nak pakai, nak tutup dia punya badan. Kenapa meminta? Kata sahabat tadi, kamu minta, mu tahu kan Nabi ni kalau orang minta dia tak pernah tolak. Dia kata apa? Qala wallahi ma sa'altu li albas. Aku bukan pakai bukan nak minta kerana aku nak pakai. Wa innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta tadi sebab aku nak jadikan dia ni kain kafan aku. Qala Sahal bin Sa'ad rawi hadis, fakanat kafanuhu. Memang sungguh orang tu mati, dikafankan dia dengan kain yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang kita nak para jemaah? Masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Satu hari Ibnu Mas'ud cerita dengan Abu Hurairah cerita, dakhala Nabi sallallahu alaihi Bilal. Nabi pergi rumah Bilal. Bilal ni duk simpan subrah min tamrin. Subrah ni mana satu timbunan buah tamar, bukan banyak pun. Nabi kata, banyak tamar dia. Faqala ma hadza ya Bilal? Apa ni Bilal? Bilal, apa tu? Qala u'iddu zalika li adyafika. Masya-Allah. Maaflah Rasulullah, saya sediakan makanan ini untuk nak bagi makan kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tetamu Rasulullah datang nak makan apa? Bagi air sejuk je. Saya siap tanpa saya buat. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfik Bilal. Pergi sedekah lalu. Orang tamu mari, ada yang lain pula, insya-Allah. Wala takhsha min zil arshi iqlalan. Mu jangan duk mikir kat Tuhan pemilik arah tu bakhil, bagi sikit gitu. La, masya-Allah. Sebab itulah kalau ada makanan, ada apa-apa, para jemaah sekalian dah, orang bagi hantar rumah kita daripada bazar ke COD ke apa benda yang sampai, kita fikir lalu. Aku nak makan setakat ni. Yang lain terus jiran tetangga, keluarga yang terdekat bagi. Musim PKP ni pun masih lagi kita boleh bagi kan. Masya-Allah, tabarakallah. Kana juduhu sallallahu alaihi kulluhu lillah. Maka sifat pemurah Nabi itu semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dia beri harta dia kepada orang fakir, kepada orang yang memerlukan, kepada jalan Allah Ta'ala, nak menjinakkan hati orang ni supaya
orang panggil lebih kental, mantap dia punya keimanan, maka Nabi kita hidup dalam suasana fakir. Ada kalanya sebulan di rumah dia tak menyala api di rumah dia, sebab apa? Tidak ada makanan. Pernah Nabi kita salah ikat perut dia batu. Sebab apa? Sebab terlalu lapar. Allahu Akbar. Satu hari Nabi dapat harta tawanan, termasuklah hamba. Bila dapat harta, anak dia Fatimah radhiyallahu anha pergi rumah Nabi nak minta hamba. Sebab tangan dia dah keras. Tangan anak Nabi manja, masya-Allah tabarakallah kan. Tangan aku dah keras dah, duduk kisah gandum. Dulu bukan ada blender. Orang dulu kisah gandum pun masak sendiri. Kita zaman ada blender ni. Zaman ada apa nama? Fryer. Air fryer. Ni ada satu hak baru pula ni, mazhab baru timbul ni, apa nama ni? Thermomix. Kalau boleh bagi kau orang perempuan kita hak ni puas hati dia kali ni. Tak. Boleh baca Quran banyak sebab letak yang makanan masak sendiri. Masya-Allah. Ada orang kata masak sendiri tu okey Ustaz. Kalau dia boleh suap sendiri makan lagi senang kita. Masya-Allah tabarakallah. Kan? Macam-macam orang reka malah juga masak orang perempuan zaman kita ni. Bukan semua. Yang ada depan saya ni rajin-rajin belakang ni insya-Allah taala. Fatimah mari, dia kata ya Rasul, kebetulan Rasulullah tak ada, bagi tahu kepada makcik dia nak hamba seorang pembantu. Masya-Allah. Nabi kita balik, Nabi kita pergi rumah dia. Waktu tu Fatimah dengan Sayyidina Ali nak tidur radhiyallahu anhu. Dia kata ya bunayya, anakku, nak ke tidak ayahanda beri satu perkara yang lebih baik daripada aku beri kepada kamu khadim, daripada hamba? Nak? Nak lah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Maka dia ajarnya, bila nak tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau Nabi beri hamba, mati nama dah hamba tu. Boleh, kerana Nabi beri zikir ni sampai hari ni. Orang nak tidur semuanya orang berkata zikir Fatimah. Zikir nak menguatkan semangat. Orang perempuan yang baca zikir ni ingat kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, maka kita pun ingat, menimbulkan motivasi kekuatan untuk bekerja. Masya-Allah tabarakallah. Maka Nabi kata la u'tiki khadiman, Fatimah aku tak beri pada kamu khadam, aku beri zikir. Bagaimana aku nak beri kepada kamu khadam? Wa ada ahlas sufa tatwa butunuh minal ju', aku biarkan ahli sufah yang duduk di belakang masjid tu sedang ikat perut dalam kelaparan. Masya-Allah tabarakallah. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, menarik sekali setiap apa yang peristiwa yang berlaku pada Nabi. Maka al-jud fi Ramadan fawaid, tanda bersifat pemurah di bulan Ramadan itu ada faedahnya yang tersendiri. Faedah yang tersendiri. Yang pertama, sebab apa faedah yang pertama? Tanda syarafuz zaman, mulianya masa ini. Masa Ramadan bulan mulia. Nabi sebut, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Jadi ada riwayat mengatakan pahala pun berganda di bulan Ramadan ini. Khususnya malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadat pada malam tu, kita bersifat murah Lailatul Qadar 83 tahun lebih. Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua, tujuan kita beri jud murah pada musim Ramadan ini nak membantu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadat, orang yang berzikir, orang yang beriktikaf melakukan ibadat. Jadi mereka tak mikir dah. Duduk mana tu? Di masjid. Buat apa? Iktikaf. Makan minum, masya-Allah. Nak buka puasa, makanan penuh kat tangga masjid. Sahur, lepas tahajud, makanan datang, sibuk apa? Itu orang yang tikar. Orang lain, anak cucu dia kat rumah, sama juga. Orang hantar makanan, orang bagi. Masya Allah. Jadi, kita tak mikir nak masak, tak mikir nak nak siapkan makanan, sebab makanan telah tersedia. Al-jud fi Ramadan. Ataupun, bagi orang yang tak ada makanan, tapi telah diberi sumbangan barang-barang makanan. Dia panggil mawak ghizaiyah. Barang makanan ataupun bahan-bahan makanan, kan. Kita bagi beras, bagi gula, minyak, ayam.
Jadi dia tak mikir nak pergi kerja cari makan, dia duduk kat rumah je. Lebih-lebih lagi mesti PKP ni, apa yang kita nak cari lagi? Masya Allah, tabarakallah. Maka, pemurahnya orang di bulan Ramadan membantu orang berpuasa untuk melakukan ibadat, fokus kepada ibadat, tak fokus nak pergi cari makan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, lebih-lebih lagi, kalau kita beri makan orang buka puasa. Hadis daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman. Man fattara sa'iman. Siapa dia beri makan orang berpuasa, buka puasa. Apa kita dapat? Kana lahu mislu ajrihi. Dia boleh pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang tu. Saya kata, kalaulah kita beri makan orang buka puasa, pahala kita bagi makan orang buka puasa, pahala kita kurang 2%, 5%, 10%, insya-Allah saya akan beli sendiri makanan. Tak ambil orang bagi. Buat apa pahala kita nak bagi ke orang? Tak. Kita pun nak pahala. La, Nabi kata, la yanqusu min ajri shaim syai'an. Orang puasa tak kurang pahala dia, terus dapat. Dia dapat 100, orang tu pahala beri makan orang puasa dapat 100. Masya-Allah, tabarakallah. Oh, timbul pula soalan. Dia kata, ustaz, timbul perbincangan AJK masjid. Kita nak makan terus bila azan ataupun makan tamar dengan minum air, lepas salat maghrib baru kita makan yang berat. Ada orang kata tak boleh. Kenapa kita nak beri pahala puasa kita kepada tuan tamar dengan air je? Tuan kuih je. Tuan nasi yang buat kerja berat ni tak dapat? La. Ulama mengatakan iftarus saim wajibah kamilah. Beri makan orang buka puasa itu bukan setakat nak buka puasa makan. La, satu makanan wajibah, sarapan yang lengkap. Maknanya sampai dia kenyang. Tak kira lah dia makan tamar, minum air, makan kuih, solat maghrib, kemudian dia sambung balik lepas pada tu. Termasuk dalam pakej iftarus saim. Jangan takut. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, mengumpulkan amalan di antara puasa, sedekah, puasa, tak makan, bersifat pemurah, sedekah, min mujibatil jannah. Di antara cara orang ni nak sampai syurga, insya-Allah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Ali, hadis ini dikeluar oleh At-Tirmizi dan lain-lain. Satu hari Nabi kita berkata, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha. Nabi kata dalam syurga esok ada beberapa bilik dalam syurga, dari luar nampak dalam, dari dalam nampak di luar. Comel lah. Kalau zaman kita hari ni, syurga dibuat dari kristal, kan, nampak dalam, nampak luar. Faqama Arabi, seorang pakcik badui bangun. Oh, comel ni. Dia mana dia tahu kristal-kristal zaman dia duduk dalam khemah. Pelik ni. Zaman kita hari ni mungkin kita biasa tu, kan. Rumah kita pun banyak bilik cermin. Badui tanya. Qala, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa tu? Siapa yang dapat tu ya Rasulullah? Untuk siapa tu? Masya-Allah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar. Tanda insya-Allah anda mampu meraihnya. Qal, yang pertama, liman atabal kalam, bagi orang yang baik percakapannya, tutur katanya baik. Letak dalam kurungan, termasuklah tulisannya. Ni hari ni kalau kita tengok di Facebook, tuannya puasa tak makan, tangannya tak puasa daripada mengutuk orang. La, ini tidak puasa. Atabal kalam, orang yang baik percakapan, tutur katanya baik, kan, tak balas orang, tak maki orang. Yang kedua, wa at'amat ta'am. Ni. Ini tajuk kitanya, at'amat ta'am, beri makan kepada orang. Lebih-lebih orang puasa. Orang yang tafarruq lil ibadah, kita beri makan. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, wa adama siyam, sentiasa terus berpuasa. Tengok dalam hadis ni dua kaitan. Puasa, beri makan, sedekah. Kemudian itu di antara kita dengan manusia. tiga perkara ni dengan manusia. Baik percakapan. Orang Kelantan kata kecek molek, beri makan. Oh, susah ustaz nak beri makan, nak cari orang miskin payah. Waktu buka la. Sama ada kita beri makanan yang sudah dimasak atau beri bahan makanan biar dia masak. Sama juga.
Kita nak pergi hari-hari mana dapat dah. Cuma kita pergi cari seorang makcik ni, satu keluarga family ni susah, kita tanya dia. Sepanjang bulan Ramadan, berapa kilo beras awak makan dengan anak beranak semua? Berapa gula? Berapa gandum? Minyak? Ayam berapa ekor? Kita pergi bayar siap-siap di kedai runcit mana-mana yang berdekatan dengan rumah dia. Hari-hari awak boleh ambil. Ini saya punya bajet. Masya Allah. Yaumian kita dapat pahala orang buka puasa. Subhanallah. Kita duduk relax di rumah kita. Tapi waktu buka puasa, pahala, aset dia punya akaun pahala, Masya Allah, tabarakallah, masuk. Yang keempat, baru Nabi kata, wasalla billahi bil-laili wan nasu niyam. Musalatlah kan Allah Ta'ala pada waktu malam, di saat orang lain tidur, kita mata, Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, kelebihan jud, sedekah pada bulan Ramadan ni, annal jam'a baina as-siyami was-sadaqati ablaq fi takfiril khataya. Orang yang boleh campur ibadat dia di antara puasa dengan sedekah lebih kuat untuk penghapusan dosa kesalahan dia dan menjauhkan dia daripada azab. Masya Allah, tabarakallah. Khususnya kalau kita boleh campur dengan qiyamul lail pula. Puasa, sedekah, qiyam, Quran, Masya Allah. Kata Nabi SAW, fasiyamu junnatun. Puasa itu perisai. Dalam hadis Muaz, Nabi kata, ala adulluka ala abwabil khair. Nak kata tidak, aku tunjuk pada kamu pintu-pintu kebajikan. Hadis ini panjang. Nabi kata, as-sawmu junnatun. Puasa itu perisai. Ulama kata perisai kita daripada api neraka. Ada ulama kata atas dunia ni menjadi perisai kepada kita daripada kita buat perkara yang tak senonoh, yang tak baik. Orang puasa, maki orang. Ajaib, wallah. Tak masuk. Tapi keluarnya banyak. Melak. Puasa dua-dua. Masuk pun tidak, keluar pun tidak. Itu baru puasa. Ni kebanyakan daripada kita, wal'iyazubillah, puasa tak masuk yang makanan. Tapi yang keluar, berguni-guni satu hari. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah memadamkan segala kesalahan kita, Masya Allah. Sebagaimana api, air, yutfi'ul ma'un nar, air memadamkan api. Itu bandingan. Masya Allah. Wa salatul rajul fi itu kebajikan lagi. Salat pada waktu malam. Kita bangun tahajud. Itulah di antara. Yang kelima, sedekah juga boleh menampal ataupun menampung perkara-perkara yang berlaku kekurangan, kurang sempurna dalam puasa kita. Maka kita sedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yasumu, dia berpuasa, wala yaftur illa ma'al masakin. Dia tak akan buka puasa kecuali atas sufrah dia penuh dengan orang miskin. Dia akan cari miskin, mari sini buka puasa sekali dengan aku. Sama ada di masjid atau di rumah dia. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Jadi kalau keluarga dia tegur, kenapa awak balik ramah ni? Jaga. Malam tu dia tak akan makan malam dah. Dia kata, apa aku makan ni, ambil kamu. Wa kana yatasaddaqu bis-sukkar. Ibnu Umar ni dia suka sedekah dengan gula, benda manis. Sebab apa? Sebab dia dengar ayat Quran Tuhan baca, Tuhan turun tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan betul-betul mendapat kebajikan sehingga kamu sedekah apa yang kamu sayangi. Dia kata, wallahu ya'lam anni uhibbus sukar. Allah Ta'ala tahu aku ni suka makan gula. Mana suka makan benda manis. Jadi kita sedekah benda manis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni suka apa? Kalau suka nasi minyak, nasi biryani, buat nasi biryani jamu. Sebab ini yang saya suka makan, saya nak awak makan juga. Kita suka makan kuih yang sedap-sedap, beli kuih, bagi. Masya Allah, tabarakallah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, uhibbu lirrajul az-ziyadah bil judi fi syahr Ramadan. Aku suka bagi mana-mana orang menambahkan kemurahannya pada bulan Ramadan, iqtidaan bi Rasulillah. Yang pertama, kerana nak ikut Rasulullah, jud. Yang kedua, kerana nak menyelesaikan keperluan manusia yang banyak sibuk dengan berpuasa, mereka tak sempat lagi cari harta, cari makan, maka kita sediakan untuk mereka. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali hadis-hadis yang mengarahkan kita supaya kita sentiasa memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Itu di antara kelebihan, berapa kelebihan?
bersedekah pada bulan Ramadan ada 5 kelebihan, kan? 5 kelebihan. Jadi banyaklah lorong-lorong sedekah tu banyak sekali yang kita boleh belajar. Maka akhirnya kita nak tengok martabat kedudukan jud, sifat pemurah itu ada 10 martabat. Tanda 10 maratib martabat ataupun kedudukan murah. Yang pertama, al-judu bin nafsi. Kita bersifat murah dengan nyawa kita sendiri. Inilah martabat yang paling tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Martabat yang paling tinggi, nyawa. Sebab apa? Sebab kita nak pergi berjihad. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid. Diampunkan dosa bagi orang yang mati syahid dengan titisan darah. Yang awal titis sudah diampunkan dosa dia. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sebagaimana kata Hasan bin Sabit. Dalam syair dia, menarik tuan-tuan. Dia kata, ya nafsu malaki takrahinal jannah. Hei nafsu, apalah awak ni tak suka dengan syurga? Allahu Akbar. Aqsamtu billahi la tanzilanna. Aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, mu akan masuk syurga, insya-Allah, kalau kamu pergi berjihad. Ta'i'atan aw la tukrihanna. Kamu suka ataupun aku paksa. La talama qad kunti mutmainnah hal anti illa nutfatun fi syannah. Musuh apa kamu ni? Kita dulunya mari daripada air mani, ya, kan? Itulah di antara kita baca syair-syair yang menggalakkan supaya kita murah dengan jiwa. Maknanya dalam perjuangan Islam mati pun tidak apa. Tapi jangan kata ini ajar teroris ni ustaz ni. Bukan teroris, dalam Islam ada garis panduan jihad tu ada. Boleh buat ke sekarang, tak boleh buat, itu cerita lain. Kita tengok maslahah, kan? Ni tidak ni bila orang ajak orang kepada Quran, kepada sunnah, dia panggil teroris pula ni. Gerakan-gerakan keganasan. Kita tak ada ganas. Yang ganas tu bukan ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, martabat yang kedua, al-judu birriyasah. Maka dia murah juga dengan sifat jawatan dia tu. Jawatan dia bermakna kalau kita ada jawatan besar, kita bantu orang. Ni dak ni bila jawatan besar orang nak jumpa dia payah. Bos ada? Tak boleh jumpa. Awak tarah mana? Awak tarah biasa-biasa jumpa. Kan ni saya kat luar. Tak boleh. Kan? Orang besar-besar, orang hebat-hebat. Yang ketiga, al-judu bil mal. Bersifat pemurah dengan harta benda. Dia kumpul harta, dia cari harta, dia simpan harta, tapi dia beri kepada orang miskin, orang fakir, orang yang berhajat. Kita kata ini di antara jud orang yang hebat. Sebab harta yang dia sayang, dia boleh beri pada orang. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat adalah kita bersifat pemurah dengan ilmu kita. Jadi alhamdulillah, anak duk perhati ustaz-ustaz kita ni rajin belaka. Live tak kira masa. Ada yang kuliah subuh, ada yang kuliah duha, ada yang kuliah zuhur, asar, dekat nak buka puasa. Dia panggil tazkirah sebelum iftar. Orang tengok pun tak ada, orang dah sibuk kan. Tapi live macam dia. Sebab apa? Sebab nak bagi ilmu pada orang. Tak apa, orang tak tengok live pun, lepas pada tu boleh tengok ulangan kan. Alhamdulillah, kita kata jazahumullahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Beri ilmu. Kita naklah bersifat pemurah. Kalau orang tanya soalan, berilah jawapan yang lengkap. Dia kadang-kadang masyarakat ni masyarakat awam. Bila dia tanya soalan, kita jawab boleh. Dia tak faham. Ustaz, saya tak faham, boleh jelaskan. Sebab itulah Hana suka. Alhamdulillah, saya kata jazahumullahu khairah kepada admin yang duk jaga video-video kuliah Hana ni. Mereka potong tepat-tepat yang pendek. Tapi hati-hati nak potong. Jangan sampai tak faham makna. Ataupun boleh merubahkan isi kandungan. Menimbulkan fitnah itu. Jadi pemotong-pemotong video, kalau nak potong video asatizah, ustaz-ustaz pendakwah, kena tengok biar habis dia punya tajuk. Nanti timbul fitnah kepada orang tu. Banyak sudah video timbul fitnah. Dia bincang bab lain, tiba-tiba orang hentam dia bab lain. Ini bahaya. Jadi kalau tak faham juga, kita ambil video pendek, ambil setengah jam lagi dia dah habis dengar, dia respon, alhamdulillah ustaz, terima kasih, jelas. Itu yang kita nak. Dalam kitab Mustika Hadis kata apa? Untuk baca kitab Mustika Hadis, mesti kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Mesti panel kata apa? Kamu bantulah orang susah di dalam perkara-perkara dalam hukum hakam
walaupun terpaksa menggunakan mazhab yang lain. Gitu sekali. Waktu anak baca ni orang celik mata. Apa ustaz nak ajar mazhab lain? Alhamdulillah PKP datang telah membuka minda kita betapa pentingnya belajar fiqh khilaf mazhab. Hari ni orang boleh solat jemaat kan? Ada yang solat 30, ada yang 12. Mula-mula keluar 12, orang celik mata. Mana ada 12? 40. Tiba-tiba keluar negeri lain pula kata boleh 12, reda sikit. Ada negeri pula di KL 30, lega. Di negeri saya keluar arahan solat jemaat 4 orang, lagi down orang yang tak. Tapi orang yang belajar fiqh mazhab dia kata alhamdulillah luasnya. Itu dari sudut ilmu, menyelesaikan masalah. Itu salah satu daripada kemurahan. Ustaz-ustaz jangan takut. Cuma kalau kadang-kadang orang ni dia nak main-main soalan, itu tak baguslah. Yang kelima, al-judu bin naf'i bil jah. Orang yang ada kedudukan, gunalah untuk bantu orang lain. Contohnya, kita dalam kampung ni, kita banyak kenal orang. Orang kampung susah. Nak minta projek ke, nak minta apa payah. Kan? Kita bawa dia pergi. Pegawai, encik. Oh, pegawai tengok Pak Haji ni mari. Oh, Pak Haji, Masya Allah, apa khabar? Baik. Apa cerita ni? Jiran saya ni orang miskin ni. Nah, rumah dia nak terbalik dah. Minta bantuan sikit. Oh, cepat lulus. Itu pun jud. Kita coba. Yang keenam, al-jud binaf'il badan. Kita bersifat murah dengan tubuh kita sendiri. Kita pergi masjid tengok ada sampah. Jangan cakap enggak. Mana Tok Noja? Tok Noja kau panggil. Tok Siap. Mana Tok Siap? Mana cleaner? Apa cleanernya? Tengok sampah, ambil lah tu sampah. Susah masalah. Tengok air tu pun ambil, mak kita tolong kesat. Jud kita. Masya Allah. Kan? Orang duduk tular-tular kan. Berapa ramai orang yang hebat-hebat. Tengok-tengok duduk berhenti kereta Mercedes besar dapat termaju. Orang tadi tuan tak jumpa. Pergi-pergi tak, rupanya duduk basuh tandas. Subhanallah. Ajaib. Jadi kita boleh guna apa yang kita ada ni. Nabi sebut dalam hadis, semua benda dalam sendi-sendi kita ni boleh sedekah belaka. Kita bantu orang nak naik kenderaan dia, nak masuk kereta dia, nak angkat barang, semua tu sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketujuh, al-judu bil-irdi. Kita bersifat murah juga dengan kehormatan diri kita. Kalau orang cerca kita, kita maaf je lah ke dia. Maaflah aku, nak kata apa, kan? Maaf je. Tapi jangan buka pintu cercaan, tak boleh. Kita buat benda yang ajaib, yang pelik-pelik, nak suruh orang cerca sebab kita nak ambil pahala dan nak tunjuk kita ni berlapan dada. La khata. Mana boleh? Jangan buat benda yang boleh menimbulkan fitnah pada orang, yang menyebabkan orang berdosa dengan sebab kita. Kita kata itu salah. Jangan buat. Ada satu kisah Abi Damdam, tapi hadis ni bisa nak fi sanadihi maqal, makna sanad dia tu dhaif. Dia kata ada riwayat mengatakan Nabi tanya sahabat, "Mu tak mampu ke nak jadi macam Abi Damdam?" Orang tanya dia, "Siapa Abu Damdam?" Dia kata, "Rajulun fi man kana qablaka." Orang umat dulu. Qala irdi liman syatamani. Kehormatan diri aku ni bagi orang yang nak mencerca aku, cercalah, aku sedekah. Kita kata orang ni bersifat murah dengan tenang hati, jiwa tenang, selamat dia punya dada, dia lapang dada, dia tak marah orang. Tapi bukan semua boleh. Yang ke-8, bersifat murah dengan sabar, menanggung kesusahan. Kan kalau orang mari buat masa, kita sabar je. Tak usah duduk balas kalau orang tak payah. Yang ke-9, al-judu bil khuluq. Kita bersifat murah dengan akhlak yang mulia. Sebab apa? Nabi kata apa? Innal mu'min. Orang beriman. La yudriku bi husni khuluqihi. Dia akan dapat dengan sebab baik akhlak dia, darajat as-saimil qaim, mendapat darjah orang yang berpuasa siang hari, berdiri pada malam hari. Cuma dengan apa? Dengan dia bersifat berakhlak mulia. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang ke-10, al-jud bi tarkihi ma fi aidin nas. Hendaklah kita bersifat memurah jiwa kita, jangan duk tomok hak orang. Jangan duk tomok hak orang. Ni kita ni masya-Allah tabarakallah, hak orang tu lah hak kita nak sangat, kan? Kalau mari orang bagi apa-apa, ada selalu dia. Ana pernah sekali pergi bersama dengan NGO
kita kata oleh kerana saya tak kenal di kampung ni, tak dapat nak pengecaman, tidak ada, tapi duit yang saya nak bagi ni duit zakat. Mana-mana orang yang tidak berhak, berlayak terima zakat, jangan ambil. Semua sekali hentam belakang. Ada orang yang bisik, dia tu kaya tu, kebun luah tu. Mari juga. Semua waktu orang beri nak mengaku orang miskin, kan? Waktu orang nak suruh bagi, tak mau pula jadi orang miskin ya. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, cukuplah kita kata sifat gaya Nabi SAW bersifat pemurah dengan 3 cara tadi, ibadatnya, Qurannya dan sedekah. Kemudian bersifat pemurah di bulan Ramadan ada 5 ciri keistimewaan. Kemudian kita diikuti dengan 10 martabat sifat murah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian di akhir Ramadan ni banyaklah sedekah. Kan ada juga adalah hadis, walaupun hadis itu tidak kuat, mengatakan afdalnya sedekah di Ramadan, tapi banyak lagi kaitan lain Ramadan itu dengan sedekah. Maka para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa bersedekah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita qabul al-amal wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa kita, ya Allah, terimalah daripada kami amalan-amalan kebaikan yang kami lakukan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah tazkirah kita rahmat ataupun hikmah Ramadan, iaitu bersifat pemurah, jud dalam segala perkara. Dan kita doakan Allah Taala anugerahkan kita taufik kita berdiri beribadat banyak pada malam Lailatul Qadar tahun ini, insya-Allah. Jadi ana akhirnya ucap terima kasih kepada semua para imam-imam Masjid Negara, imam besarnya, para imam yang lain dan penyelaras kuliah kita, dan juga semua muslimin dan muslimat yang bersama dalam kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah kuliah live kita teruskan juga dengan di Facebook Abu Anas Madani, di kuliah duha, kuliah subuh pukul 6.45 tafsirul Quran. Jadi para jemaah sekalian, sentiasa mengikuti Facebook Masjid Negara Malaysia ini. Saya tengok iklannya banyak, kuliah subuh ada, kuliah zuhurnya ada, live solat tarawihnya ada, masya-Allah. Tapi tuan jangan ikut di rumah, nanti letak handphone kat depan, Allahu Akbar, ikut imam Ustaz Ihsan di Masjid Negara nyanyi. Nah, Ustaz Zahir, jangan buat macam tu. Tak boleh. Cuma kita boleh, orang panggil, menghayati bacaan-bacaan yang menarik, kan? Suasana jauh, kita boleh aminkan doa. Kalau mereka doa live, boleh, insya-Allah. Jadi itu jelah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan kita dalam dunia ini secepat mungkin di Dewan Utama, dan kalau tak jumpa di dunia, Allah Taala kumpulkan kita di akhirat nanti dalam syurga, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.